Al-ikhlas itu bermakna memurnikan keesaan Allah. Nah, subhanallah. Sebab kalau kita tengok surah Al-Ikhlas ini dia ada 7 nama. Banyak ya nama dia, nama surah dia banyak. Yang pertama namanya adalah Tafrid. Okey, Tafrid. Tafarayadal. Tafrid. Surah Tafrid. Okey. Oh, Kak Fauziah baru masuk. Assalamualaikum Kak Fauziah. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Kita membincangkan surah Al-Ikhlas ya. ya, ya. Okey. Nama lain bagi surah Al-Ikhlas iaitu yang pertama tadi At-Tafrid, yang kedua At-Tajrid. Tu, ya. Dan makna kedua-dua tafrid dan tajrid ini juga adalah bermakna pengesaan, keesaan Allah. Ini surah ni, Ikhlas sama dengan tafrid dengan tajrid. Yang ketiga surah ini juga dinamakan At-Tauhid. Tauhid yakni kita punya i'tiqad lah, kepercayaan kita kepada Allah. Yang keempat asasu. Al-asasu. Maksudnya apa? Al-Ikhlas ini adalah surah asas, pokok, dasar, base. Dalam English panggil base. Betul Konon-konon lah nak bahasa Inggeris kan, tapi tak kerti mana pun. Tapi boleh faham lah base. Base apa? Base agama. Base agama tu macam mana? Pokok agama. Sebab orang Islam paksi dia adalah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan asas dia, asas agamanya ini. Ya. Yang keempat ma'rifah. Al-ma'rifatu. Ma'rifatu bermakna kenal, mengenal Allah. Surah ini mengajak kita untuk kenal Allah. Yang keenam al-wilayah. Wali-wali Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nak bagi tahu bahawa Allah ni ada malaikatnya, ada nabi dan rasulnya. Allah tidak memerlukan kepada pertolongan, tetapi Allah nak bagi tahu betapa kuasanya Allah untuk mentadbir seluruh alam. Dan yang last sekali, surah ini juga dinamakan An-Najah. An-Najah itu apa? An-Najah itu adalah kejayaan. Pernah dengar tak orang sebut apa? Kalau kita kan, nanti kita nak exam, nak apa semua ni ya, Kak Fauziah nak exam kita sebut apa? Bit Taufik wan Najah. Macam tu ya, semoga berjaya macam tu kan. Jadi An-Najah ini adalah salah satu surah, salah satu nama surah Al-Ikhlas. Kenapa An-Najah? Kerana surah ini menerangkan tentang kalau kita menyembah Allah, kalau kita mengesakan Allah, kalau kita mempercayai bahawa Allah itu yang adalah Al-Khaliq, maka kita adalah dalam golongan orang-orang yang berjaya. Ya, kita hamba yang berjaya. Sebab apa? Sebab dalam isu kalau orang kata berjaya je mesti kaya. Berjaya je mesti ada kena belajar tinggi-tinggi, itulah orang kata berjaya. Yes, itu adalah kejayaan sebab kita menuntut ilmu. Tetapi jangan lupa kejayaan yang Allah inginkan bahawa kita menyembahnya dengan ikhlas. Ada kena mengena dengan keikhlasan hati kita. Ikhlas menyembah Allah kerana Allah, bukan kerana manusia. Tu kena tahu. Okay, baik, itu baru permulaan. Kita tengok asbabun nuzul surah Al-Ikhlas ini. Baik. Asbabun nuzul surah Al-Ikhlas ini kalau kita nampak ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin Mekah. Ya. Mereka ini tidak mempercayai Allah dan mereka ini mempersekutukan Allah. Dia percaya pada Allah itu hanya dia sembah Allah, tetapi dia sembah selain daripada Allah juga. Dan dia sampai kata pada Rasulullah apa tahu? Dia kata macam ni. Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku. Khabarkan kepada kami. Ini sebab turunnya ayat ni Khabarkan kepada kami. Tuhanmu itu jenis yang macam mana? Tuhan itu sifatnya apa? Dia daripada keturunan apa? Dia daripada keluarga yang macam mana?
Apakah hak pewarisan dia? Itu adalah pertanyaan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad terdiam. Allah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah menurunkan ayat ini. Qul huwallahu ahad. Dan kena ingat, surah Al-Ikhlas, dia terdapat 2 ayat. Yang pertama, ayat pengisbatan. Ayat penetapan. Maksudnya yang tetap, yang teguh. Dan yang kedua, ayat penafian. Dia terbahagi kepada 2. Penafian apa? Menafikan Allah itu diperanakkan, menafikan bahawa Allah itu ada sekufunya, ada setara dengannya. So, menafikan perkara itu. Nanti kita lihat, okey? Baik. Ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Apa yang dimaknakan dengan qul? Ingat lagi tak? Alah ustazah, saya tak ingatlah ustazah. Mana? Kak Shazlin, Kak Analiza, can give me a response, cik. Wah, speaking London. Itu katakanlah. Katakanlah. Jadi katakanlah ini ada 3 yang ditafsirkan oleh para mufassirin mengatakan qul itu ada 3. Apa dia? Ingat tak? Ikrar, akhlak dan dakwah. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiq, ya Allah. Betul. Qul ini ada 3 yang ditafsirkan oleh mufassirin kita bahawa qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah apa? Katakanlah dengan ikrar hati kita. Dengan apa? Dengan tindakan kita, ya, dengan sikap kita, dan juga kita kena dakwahkan dan sebarkan tentang Allah ini. Baik. Qul huwallahu ahad. Saya minta maaf ya sebab saya tak dapat nak tulis, saya punya bateri dah habis. Jadi you all tulislah dekat dalam nota tu, ya. Okey, baik. Qul huwallahu ahad tadi. Okey, huwallahu ahad. Tadi qul, kita tengok perkataan huwa. Huwa, kalau yang ada belajar bahasa Arab, huwa tu ambil daripada dhamir yang mengatakan dia lelaki. Huwallahu. Dia, huwa tu dia. Tapi kat sini bukan mengatakan Allah itu lelaki, tidak. Tetapi nak menggambarkan bahawa huwallah, dia adalah Allah. Dia nak menegaskan lagi bahawa Allah ini bersifat ahad. Okey. Kenapa ahad? Kenapa dia tak letak wahid? Sedangkan perkataan wahid itu satu. Ahad itu pun satu. Apa perbezaan ahad dan apa perbezaan ahad dengan wahid? Perbezaan dia macam ni. Kalau wahid, wahidun satu, ithnani dua, salasatun tiga. Bezanya wahid ini boleh dibilang. Tetapi kalau ahad itu tak boleh dibilang. Dia tunggul. Astaghfirullahalazim. Dia tunggal. Saya minta maaf. Aduh, boleh pula cakap tunggul kat sini. Ya Allah. Tunggal. Maafkan saya. Dia bersifat tunggal. Bila mana tunggal, dia tak boleh dikira. Seperti mana analogi yang saya bawakan, ya. Adik-beradik itu ada seorang dia je. Tunggal dia seorang je. Dia tak ada abang, dia tak ada kakak. Dia kat tengah-tengah. Ya, memang tak ada. So tak boleh nak dibilang. Dia seorang je. So ahad. Tapi kita tak boleh samakanlah manusia dengan Allah. Ini nak bagi analogi supaya kita faham. Ya, tidak ada bilangan. Dia tunggal. Sebab itulah Allah turunkan dalam surah ini adalah ahad, bukan wahid. Baik. Itu qul huwallahu ahad. Baik. Kita tengok Allahus samad. Allahus samad bermakna apa? Allah, iaitu tempat kita bergantung. Dalam terjemahan yang dekat dalam nota tu tulis apa? Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Betul dah tu. Tapi dalam dia tulis Allah tempat bersandar. Boleh? Okey. As-Samad ini luas dia punya makna. Kalau kita nak nampak kenapa perkataan As-Samad, kenapa ada alif lam?
Sebab alif lam itu menunjukkan satu. As-samad. Okey? Kalau hanya letak samad, dia adalah tempat bergantung. Banyak tempat bergantung. Tetapi as-samad, kita hanya bergantung kepada satu tu je. Ini daripada segi bahasa lah, dan lughawiyah dia. Okey? Tapi perkataan as-samad itu Allah tujukan pada dirinya bahawa kau kena tahu bahawa akulah tempat korang semua ni nak bergantung. Kena tahu dekat aku sahajalah yang korang tempat bermohon. Macam tu. Dia bukan nak bagi tahu Nabi Muhammad ni tak. Dia nak bagi tahu kaum musyrikin ni tak habis-habis tanya. Tak habis-habis ditanya sifat-sifat Allah ni adakah sama dengan berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Tu. Kalau kita tengok berhala, kita yang bagi makan dia kan? Kita yang buat dia. Tapi mereka takkan percaya benda tu. Walaupun mereka sendiri buat Tuhan mereka sendiri tak akan mengata, memanglah kita buat Tuhan kita, dia kata kan. Tapi kita sembah dia, kalau puja, dia akan hidup. Begitulah syaitanir rajim. Benda contoh, anak patung budak-budak tu, dia tak ada apa, tak ada isi apa. Tapi kalau dipuja-puja, dia akan ada apa-apa. Yang ni syaitan. Sebab apa? Kita memuja benda yang tak hidup pun. Itu antaranya berhala-berhala pun macam tu. Kita dah buat dia dah okey-okey, kita puja. Syaitan datanglah. Ya. Okey, baik. As-samad, tempat bergantung. Yang seterusnya, lam yalid wa lam yulad. Okey, baik. Ayat pertama, ayat kedua. Itulah ayat isbat. Ayat isbat yakni ayat yang teguh, yang tetap. Allah itu satu, tetap. Allah itu tempat bergantung, tetap. Itu ayat. Kita sekarang pergi kepada ayat penafian. Itu cantiknya kalau belajar ulumul Quran, tafsir dan juga tadabbur lah, kita nak tazakur. Dalam tafsir kita ada ayat-ayat yang ayat penafian, kita ada ayat sindiran, ayat yang memberikan mubasyirah, yang gembira, banyak. Ini antara ayat penafian. Kita nak tengok apa yang ada pada ayat penafian ini. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Maknanya apa? Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kenapa Allah cakap macam ni? Sebab orang kafir musyrikin ini, orang Nasrani dan Yahudi ni, dia tanya, Allah ni keturunan mana? Dia tanya kan? Siapa yang buat dia? Macam tu. Dia memikirkan perkara yang tak sepatutnya pun mereka fikir. Ya. Dan sambungan pada ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua ayat ini adalah ayat penafian. Kerana nampak perkataan yang Allah mulakan dengan lam, itu tidak. Ya. Maka itu adalah ayat penafian. Bila sampai pada ayat penafian, maksudnya kita menafikan bahawa Allah itu beranak dan diperanakkan. Maksudnya dia tidak beranak ataupun tidak diperanakkan, tak ada isteri ataupun suami, tak ada ibu bapa, tak ada adik-beradik. Allah itu bersifat tunggal, tak ada akhir, tak ada awal, tak ada hujung, tak ada belakang, kiri, depan, tak ada. Tunggal. Kita tak boleh fikir dengan logik akal. Ada setengah perkara tentang tauhid, kita tak boleh fikir dengan logik akal. Ya. Khawatir bila kita fikir, kita rasa benda tu tak logik, kita akan jadi sesat. Na'udzubillahi min dzalik. So, berhati-hati. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tumpukan ayat pada kufuwan. Pernah dengar perkataan sekufu? Sekufu pernah dengar? Pernah? Apa sekufu? Sebangsa. Lagi? Sebangsa lagi? Kufu. Skufu. Setaraf. Sama taraf. Yes, sama taraf. Sama taraf. Setara. Macam tu. Itu kufuan. Kat sinilah yang dikatakan ayat penafian. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maksud dia apa? Dekat sini Allah nak bagi tahu sebab musyrikin Yahudi Nasrani ketika itu, dia berkata kepada Nabi Muhammad bahawasanya
Allah dan Tuhan-Tuhan mereka sembah tu sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa iyadzubillah ya. Jadi Allah nak bagi tahu, Allah nak mensucikan dirinya daripada semua ini, dia bagi tahu bahawa tidak akan ada sesiapa pun sekufu dengan aku. Sebab aku yang menciptakan. Itu. Itu sebablah, disebabkan itulah kalau kita nampak dekat situ ya. Surah Al-Ikhlas ini dinamakan 7 surah tadi dan antara An-Najah, bila mana beramal dengan surah Al-Ikhlas ini, makanya kita akan dapat kejayaan. Mungkin kita nampak alah kat dunia ni macam ni, kita akan dapat kejayaan di akhirat sana. Jadi kesimpulan pada surah surah Al-Ikhlas ini kita nampak mana pula masya-Allah tadi. Okey. Yang pertama, bahawa kita mengaku bahawa Tuhan itu satu. Yang kedua, kita tahu bahawa Tuhan itu tempat kita bergantung. Ada manusia bila dia dah ada semua, dia kurang tawakal dia kepada Allah. Nak tak kata orang, kata diri sendiri kadang. Semua dah cukup. Doa pun kurang. Kalau time tak cukup tu, Allahu Akbar, manusia ni doalah sesungguhnya. Ada yang tak setuju ke? Ya Ustazah, saya ni Ustazah sentiasa tawakal tinggi ni. Cukup tak cukup, sentiasa tawakal tinggi ni Ustazah. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. Sebab saya ni mengata diri saya sendirilah. Ada masa tu, tenang, tak ada apa-apa masalah. Doa is doa. Tapi kurang menyerap dalam hati. Jangan jadi macam saya lah ya. Cuba juga ni nak jadi baik macam kalian insya-Allah lah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dapat tahu apa? Bahawa surah ini juga diturunkan untuk kita agar kita tahu bahawa Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir dan tidak ada penciptaan untuknya. Malah dia yang menciptakan sekecil-kecil makhluknya. Itu je antara pengajarannya. Kena ingat, setiap perkara yang kita lakukan, hendaklah kita minta pada Allah. Allahu ya Samad. Allah tempat kita bergantung. Kadang-kadang orang Islam ni, dia rugi sebab apa? Dia dah tahu dia ada Allah. Tapi kadang-kadang dia tak minta dengan Allah. Orang nampak doa itu sangat-sangat remeh. Sedangkan doa itulah jalan yang paling utama setelah kita berusaha. Percayalah dengan doa. Dulu pun saya doa-doa macam tu Sebenarnya bila kita dah praktik, benda tu akan rasa, akan datang sendiri. Betul lah jadi macam ni, betul lah jadi macam ni. Allah akan tunjuk. Subhanallah. Baik, cukup untuk Al-Ikhlas. Tak nak panjang-panjang. Kalau satu hari tu memang panjang sikit lah huraiannya. Okay. Sedikitlah tentang Al-Ikhlas ini. Apa Nabi kata tentang Al-Ikhlas ini ya. Dalam riwayat Bukhari ya dari Abu Sa'id berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran semalaman? Mereka pun merasa berat dan berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, surah Al-Ikhlas merupakan sepertiga Al-Quran. Maksudnya apa? Bila mana kita membaca surah Al-Ikhlas, ya, kita punya pahala sama seperti mana sepertiga Al-Quran. Kadang-kadang kita tak mampu kan? Tapi jangan itu menjadi dalil supaya kita tidak membaca Al-Quran. Jangan. Tak apalah Ustazah, saya baca Al-Ikhlas 3 kali. Dah khatam Quran. Tiap-tiap hari, setiap jam saya boleh khatam Quran. Itu salah fahaman lah tu. Ya, berhati-hati. Baik. Itu antaranya lah kelebihan yang Rasulullah katakan kepada kita tentang surah Al-Ikhlas. Marilah kita bersama-sama melihat surah Al-Masad. Surah Al-Masad ini ataupun surah Al-Lahab. Okey. Baca sikit surah Al-Lahab Mana surah Al-Lahab? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahu azim. Baik. Surah ini juga dinamakan surah Makkiyah. Ada 5 ayat dan dia diturunkan sebelum hijrah. Ya. Baik. Apa kesinambungan surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Masad? Surah Al-Ikhlas menunjukkan surah kemenangan bagi kita, orang-orang yang menyembah Allah. Kejayaan sebagai hamba Allah yang tidak persekutukan Allah. Berbeza dengan Al-Masad. Surah Al-Masad ini Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa akan adanya orang yang akan kekal di dalam neraka Allah kerana dia tidak menyembah Allah, tidak percaya kepada Allah dan berusaha menjatuhkan Islam dan dakwah Nabi SAW. Surah ini juga dinamakan surah Al-Lahab. Baik. Surah Al-Lahab ini, surah Al-Lahab, surah Al-Masad, surah Tabbat. Itu antara nama-nama dia yang kita panggil. Okey, baik. Sebelum kita lanjutkan, nak cerita sikit tentang Abu Jahal ni. Abu Jahal, Abu Lahab. Seorang adalah ayah saudara Nabi Muhammad SAW. Tu semua dah tahu dah. Kalau kita nampak, pada asal Abu Lahab dan Abu Jahal ni sebenarnya semasa Rasulullah kecil dulu, Rasulullah lahir ke dunia, dia sangat-sangat menyayangi Rasulullah. Siapa yang tak sayang anak saudara kan? Mesti dia sayang. Sayang Rasulullah sampaikan dia panggil orang yang wanita yang baik-baik yang dinamakan Suwaibatul Aslamiyah. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Suwaibatul Aslamiyah? Aceh respon sikit. Itu dia punya hamba ya Ustazah yang dia Betul. Suwaibatul Aslamiyah itu adalah wanita yang baik-baik dan juga merupakan pembantu ataupun hamba lah. Macam tu kan, hamba kepada Abu Jahal ni. Dia menyuruh Suwaibatul Aslamiyah ini sebelum kedatangan Halimatus Sa'adiyah. Ni kita punya nama admin kita ni Halimatus Sa'adiyah ni, Masya Allah barakatun. Suwaibatul Aslamiyah ini disuruh untuk menyusukan Nabi SAW. Begitu sayangnya Abu Jahal kepada Nabi SAW ketika itu, ketika dilahirkan. Ditatang bagai minyak yang penuh. Dan nama sebenar Abu Jahal ini adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pernah dengar Abdul Uzza? Hati-hati nak bagi nama anak. Nama macam sedap je Uzza kan. Macam tu kan. Tapi sebenarnya berhala diorang tu. Betul. Uzza itu nama berhala. Sebabkan itu dinamakan Abdul Uzza. Maksudnya apa? Hamba kepada berhala. Kalau Abdullah, hamba kepada Allah. Subhanallah, anakku Abdullah bin Abbas. Jadi nama dia Abdul Uzza. Dan digelarkan Abu Jahal ataupun Abu Lahab kerana sifatnya menentang Nabi. Baik. Tengok ya. Kalau kita tengok Uzza tu nama berhala yang disembah oleh Quraisy, dipuja-puja kaum Quraisy time tu. Termasuk Abu Jahal ni lah. Okey, baik. Kita tengok, pernah dengar isteri kepada Abu Jahal ini Ummu Jamil? Pernah dengar? Tak pernah dengar ya? Tak ada respon, Masya Allah. Saya menunggulah mana orang. Masya Allah. Okey.
Nama isteri kepada Abu Jahal ini adalah ya Arwa. Alif ra waw ya maksurah tu. Arwa. Ya. Kenapa dipanggil Ummu Jamil? Masya-Allah kalau kita tengok Ummu Jamil ini ya isteri Abu Lahab ini adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tidak dinafikan Abu Jahal juga seorang lelaki yang tampan, yang handsome, gagah perkasa, kulit putih lepak-lepak. Itu adalah keturunan Nabi. Keturunan Nabi semua cantik-cantik, handsome-handsome. Nampak tak kat situ? Jadi Abu Jahal dan Ummu Jamil ini mempunyai sosok tubuh yang sangat cantik, yang sangat handsome, yang sangat menarik, tertarik lah semualah. Ya, disebabkan itulah arwah ini digelar sebagai Ummu Jamil. Jamil kan cantik kan? Jamilah, cantik kan? Ummu Jamil. Ibu kepada semua kecantikan. Itulah Ummu Jamil, yakni arwah. Okey. Dan setelah itu kalau kita nampak ya hubungan Rasulullah dan Abu Jahal ini sangat-sangat baik sebelum kedatangan Islam. Sampaikan Rasulullah ada anak ya, ada 3 orang anak perempuan yang bernama apa? Ruqayyah. Yang bernama apa? Ummu Kalthum dan juga Fatimah. Jadinya Ruqayyah dan Ummu Kalthum ini berkahwin dengan anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal ini yang bernama Utbah dan Utaibah. Pernah dengar kisah ni? Yang pernah Ustazah. Yang kisah yang anak Rasulullah kahwin dengan tu saya tak pernah dengar. Okey, ni kita ceritakan. Inilah antara kekeluargaan punya kisah dengan Abu Jahal ni. Okey. Ruqayyah berkahwin dengan Utbah, anak Abu Jahal. Ya. Dan juga Ummi Kalthum berkahwin dengan Utaibah, juga anak Abu Jahal. Dan mereka mempunyai keturunan Rasulullah yang saya katakan tadi memang cantik-cantik, tampan-tampan, handsome. Bila mana Abu Jahal tahu Nabi SAW berdakwah dan menyebarkan Islam. Dia nak tempangkan jalan dakwah ini, dia menyuruh Utaibah dan Utbah menceraikan anak-anak mereka. Anak pula. Menceraikan isteri-isteri mereka. Menceraikan Ruqayyah dan menceraikan Ummu Kalthum. Ruqayyah berkahwin dengan Utbah pada umur 9 ke 10 tahun. Ini jangan mindset 10 tahun anak sekarang, bukan. Orang-orang Arab 10 tahun badan sasa. Perempuan pun. Dia tinggi dan macam kita lah. Macam umur 20-an. Nampak tak? Jadi dia berkahwin. Bila berkahwin, Ruqayyah dan Utbah berkahwin, ada anak. Anaknya pun nama siapa? Abdullah. Macam tu tau. Anak dia. Tetapi meninggal sewaktu kecil. Okey. Dan paling kesian, Utaibah kahwin dengan Ummu Kalthum ni. Rasa macam nak membawang kan? Saya bukan membawang. Ni cerita betul. Apa tadi? Ummu Kalthum kahwin dengan Utaibah tu. Kesiannya ni memang kesianlah. Belum sempat disentuh. Ayahnya Abu Jahal suruh ceraikan juga. Sebab apa? Kalau dia menceraikan anak-anak Rasulullah ni, Rasulullah akan berasa kecewa. Rasulullah akan berasa sedih. Maka bila Rasulullah sedih, takkan ada lagi yang boleh mengubati Rasulullah selain memberhentikan kerja dakwah itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi hebatnya Rasulullah cakap dengan Uthman bin Affan. Kenal tak Uthman bin Affan? Krik-krik lah semua. Aduh. Uthman bin Affan ya, Khulafa ar-Rashidin. Uthman bin Affan, Rasulullah kata apa? Rasulullah kahwinkan dengan Ruqayyah. Ruqayyah dah janda time tu Dia kahwinkan dengan Ruqayyah. Bila kahwinkan dengan Ruqayyah, beberapa detik time itu nak perang Badar. Okey? Bila nak perang Badar, Ruqayyah sakit. Bila Ruqayyah sakit, Uthman bin Affan jaga Ruqayyah. Dan Abu Jahal kata seronok. Uthman bin Affan tak dapat pergi. Maksudnya apa? Pahlawan yang paling kuat antaranya tak akan ada di medan perang. Maksudnya ada chances supaya tentera Islam tu kalah.
Ha. Dan kalau tahu peperangan Badar itu tentera Islamnya 313 orang. Sepakat ulama insya-Allah 313 orang. Bayangkan 313 orang menyerang orang yang 1000 lebih. 1000 lebih. Tetapi tentera Islam menang. Sebab apa? Allah menyuruh para malaikat membantu Nabi dan tentera Islam untuk memerangi kaum Quraisy ni. Kafir Quraisy ni. Tu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Takut dengar. Sebab apa? Malaikat-malaikat ni mereka tak nampak. Bila datang je menyerangkan. Tentera kafir ni macam pelik. Bukan dah bunuh datang. Maksudnya mana datang orang-orang tu? Dia pelik. Jadinya jahatnya Abu Jahal ni dia upah orang, dia suruh pergi ke medan perang itu, dia tengok, bagi info. Supaya apa? Nak tengok kalah ke menang. Sampai tahap macam tu dia membelanjakan hartanya untuk meruntuhkan dan menyekat segala jalan dakwah Rasulullah. Dan bila mana dia dapat tahu? Allahu Akbar. Dia kata apa? Bukanlah dia sebut Allahu Akbar, tak adalah. Dia sebut apa? Dia tahu kalah. Dia bengang. Macam mana boleh kalah? Sedangkan ramai tentera Islam tak boleh berada di perang Badar tersebut. Ada sebahagian ya ahli mufassirin mengatakan bila dapat tahu Abu Lahab ni dapat tahu kalah, dia rasa macam dia geram. Bila geram dia macam ada, kalau dekat sini ada kata macam terkejut, macam tak puas hati, dia mati dalam keadaan yang mengecewakan lah. Macam tu. Hanya kerana sebab perang Badar dan ada sebab-sebab yang lain juga, penyakit-penyakit dia. Okey, bila mana Uthman bin Affan telah dikahwinkan dengan Ruqayyah. Ruqayyah sakit, Ruqayyah pun wafat. Dia meninggal dunia. Bila Ruqayyah meninggal dunia, maka dia pun berkahwin dengan Ummu Kalthum. Rasulullah suruh kahwin dengan Ummu Kalthum, anaknya. Dan Rasulullah kata pada Uthman, kalau aku ada puteri aku yang ketiga lagi, aku akan kahwinkan engkau dengan puteriku. Dan ingat, Uthman bin Affan telah digelarkan Dhunnurain. Dhunnurain, yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya apa? Memiliki dua cahaya permata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Subhanallah. Jadi yang kita nampak kat sini, bila mana dah berakhir semua ni peperangan ini, anak kepada Abu Jahal yang bernama Utbah. Anak kepada Abu Jahal bernama Utbah masuk Islam. Sebab dia nampak perjuangan Nabi untuk pergi berdakwah tentang penyebaran Islam, dia nampak di situ. Maka Utbah, bekas suami Ruqayyah, masuk Islam. Utaibah tak masuk. Kat situ. Tak apalah, nantilah banyak lagi ceritanya. Nanti tak habis-habis, nanti tak dapat masuk tabat siadah. Okey, tengok ayat pertama. Ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Bila kata binasa kedua-dua tangan Abu Lahab, sebab apa? Yada itu namanya tangan, bukan tangan yang seperti kita gambarkan. Ahli mufassirin mengatakan yada ini adalah usaha ataupun usaha Abu Lahab untuk mematahkan semangat Rasulullah untuk menjatuhkan Islam. Itu usaha yada. Okey, untuk dia gunakan segala tenaga dia apa sahaja untuk bagi Rasulullah tu takkan sebarkan Islam. Itu yang dikatakan binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Okey. Dan seterusnya, kalau kita nampak ayat yang kedua, saya terus pergi ayat kedua ya, sini saya dah ceritakan dah. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gitu Tidakkah memberi faedah kepadanya hartanya dan tidak apa yang diusahakannya. Maksudnya apa? Aghna, harta. Ma aghna, tidak memberi faedah tentang hartanya. Malahu, mal. Kalau kita kata mal, hartalah. Aghna ni kekayaan. Ghina, macam tu. Kalau Allah, al-mughni, yang memberi kekayaan. Ghaniyun, al-ghaniyun, yang maha kaya. Ini aghna, kekayaan, harta. Okey. Di sini Allah nak beritahu bahawa Abu Jahal dan Ummu Jamil mempunyai harta yang banyak. Mereka kaya.
Tetapi kekayaan mereka itu membinasakan diri mereka. Sebab apa? Dia upah orang sana sini, dia letak orang sana sini, dia bayar supaya membinasakan Rasulullah. Mana mungkin Allah nak membiarkan Nabi kesayangannya dibinasakan seperti itu. Maka Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa dia akan binasa dengan hartanya sendiri. Gitu. Ya. Jadinya segala apapun percubaan yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada Nabi SAW adalah sia-sia. Itu yang Allah nak turunkan kepada kita. Aghna anhu maluhu. Hu tu. Maluhu. Maksudnya apa? Harta dia. Hu tu kalau domernya, itu ha domer ya. Domernya dia. Dia lelaki. Pergi pada Abu Jahal. Baik Sebab apa? Saya ada cerita tak yang tentang Bukit Sofa tu, yang Rasulullah panggil orang tu? Pernah dengar tak cerita tu? Tak Tak, ada Ustazah. Ustazah. Oh, tak ada juga. Dah pukul 10, macam mana nak cerita panjangnya? Ustazah, Boleh ke? Abu Lahab dengan Abu Jahal. Boleh? Ustazah, Abu Lahab dengan Abu Jahal ni dua orang yang berbeza kan? Sama. Oh, sama. Okey. Oh, saya ingatkan sama ni dua orang yang berbeza. Okey, dia ada dua Okey, orang okey. ayah saudara Rasulullah ya, yang membinasakan yang paling berat seksaan dan seringan-ringan seksaan. Yang paling berat seksaan adalah Abdul Uzza ni, Abu Lahab ni, ayah saudara Rasulullah juga. Yang paling ringan seksaan adalah Abu Talib. Sebab apa? Sebab dia membantu Nabi menaikkan Islam, bantu Nabi untuk menyebarkan Islam. Ayah saudara dia ni. Tu kata seringan-ringan seksaan adalah Abu Talib. Okey, baik. Nak Tapi, cerita ke tentang Bukit Sofa ni? okey. Boleh? Boleh ke ambil masa sikit? Boleh Okey, baik. Boleh. Boleh Ustazah. Curi masa you all je. Okey, halal lah ya. Okey. Kenapa juga antara asbabun nuzul yang kita ceritakan tadi adalah bila mana satu hari Rasulullah pergi menuju ke Bukit Safa dan kata sabahan Rasulullah kata. Bila kata sabahan maksudnya sabah tu subuh. Waktu subuh. Orang kan pelik, kenapa Rasulullah? Siapa tu orang kata? Siapa tu yang menjerit kan? Menjerit memanggil-manggil. Duduk dekat Bukit Safa, seorang-seorang duduk dekat situ. Sabahan dia cakap macam tu. Macam tu Bila orang dah berkumpul, orang tanya. Abu Jahal pun ada kat sekali. Kenapalah Muhammad buat benda ni? Macam itulah bahasa kita. Rasulullah cakap dengan dengan semua yang ada dekat situ, dia kata, kalau aku mengatakan akan ada musuh, ya, ini sebahagian mufassirin mengatakan akan ada musuh yang akan menyerang daripada belakang bukit. Ada ulama mengistilahkan bukan bukit, gunung, ya, antara bukit dengan gunung. Tidakkah engkau percaya? Macam tu kan. Lalu ada seorang menjawab kepada Rasulullah, mana mungkin engkau Muhammad untuk berbohong. Dia katakan sebab kami tak pernah melihat engkau berbohong. Satu. Yang kedua, Rasulullah kata, kalau begitu aku akan kata di hadapanmu ini, di hadapan kita ini akan ada azab yang sangat pedih. Start Rasulullah dah cakap macam tu, Abu Lahab ni terus bersuara. Dia kata apa? Engkau panggil kami subuh-subuh macam ni, semata-mata nak dengar cakap benda mengarut ni. Dia cakap macam tu kan? Ini bahasa saya lah. Kalau bahasa Arabnya lain lah. Bayangkan. Takkan semata-mata ini nak bagi tahu. Ini memang gila dia kata. Ini memang penipu dia cakap macam tu. Tetapi sebahagian daripada mereka mengetahui. Mengetahui bahawa Rasulullah tidak akan, bukan Rasulullah time tu. Dia kata Muhammad tidak akan menipu. Dan Allah turunkan ayat ini juga asbab kisah tadi. Allah turunkan ayat ini untuk memberitahu celakalah engkau wahai Abu Jahal. Kerana engkau tidak percaya kepada Nabi SAW. Itu sebab Bukit Safa dia. Okey. Cukup. Okey. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Sayasla naran dhata lahab. Akan masuklah dia ke dalam api yang bernyala-nyala. Saya apa? Saya ambil sekali dengan ayat wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah bagi dua ayat ni, ayat ketiga dan ayat keempat nak bagi tahu apa?
Abu Jahal dan juga isterinya sama-sama masuk ke neraka Jahannam, neraka yang tinggal apa? Yang paling berat seksaan dia. Kalau kita tengok dalam kisah-kisah Al-Quran, ya, kita nampak kisah-kisah Al-Quran, dia ada pasangan, jenis-jenis pasangan dia. Ini antara contoh pasangan yang dua-dua binasa. Kalau contoh pasangan yang laki baik, isteri tak baik macam Nabi Lut, Nabi Nuh, isteri mereka tak baik. Dan kalau kita tengok suami yang jahat, isteri yang baik, Firaun dengan Asiyah. Kalau kita nampak dua-dua soleh, Nabi Ibrahim dan Sayyidatuna Sarah dan Sayyidatuna Hajar. Tapi kalau yang soleh, ialah isterinya dua kan. Tak apalah, jangan ceritalah. Okey. Perempuan. Allahu Akbar. Faham sendirilah. Nak bagi tahunya, pasangan-pasangan, kriteria, jenis-jenis pasangan itu Allah dah rakamkan dalam Al-Quran. Nak bagi tahunya lah. Okey, baik. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Okey, wa mra'atuhu maksudnya dan isterinya pembawa kayu bakar. Sebab apa? Pernah ya Abu Bakar As-Siddiq duduk bersama Rasulullah. Okey, cerita sikitlah ya. Duduk bersama Rasulullah. Ini Abu Bakar, ini Rasulullah. Okey, bila datangnya Ummu Jamil ini bawa satu batu tau. Bila dia bawa satu batu, dia nak lempar pada Nabi Muhammad. Tapi dia tak nampak Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad depan mata dia. Maka dia nampak Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, di mana Muhammad? Kalau ada Muhammad, aku nak lemparkan batu ini ke muka dia. Sampai tahap macam tu bencinya Ummu Jamil kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar tercengang-cengang tengok. Sekali tu bila nampak Nabi Muhammad tak ada, dia keluar. Dia balik membebel-bebel. Mana Muhammad ni bebel-bebel mulut dia. Bila dia dah berlalu pergi, maka Abu Bakar ni kata apa? Dekat Rasulullah kata, "Ya Rasulullah, bukankah kau ada kat sebelah aku tadi? Kenapa dia tak nampak?" Bahasa dia lah bahasa. Maka Rasulullah kata apa? Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan aku, Allah telah menutupkan pandangan Ummu Jamil. Allah tutupkan pandangan Ummu Jamil itu supaya dia tak nampak Nabi Muhammad ada sebelah Abu Bakar ketika itu. Allahu Akbar, hebatnya Allah kan. Bayangkan kalau dia nampak time tu Rasulullah, mau dia lemparkan batu ke muka Rasulullah. Betapa jahatnya Ummu Jamil dan Abu Jahal ini, ya. Baik, kat sini dikatakan pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar itu adalah fitnah. Dia menjaja fitnah perkara yang tak betul, perkara yang dia ada-adakan yang memang tak betul langsung daripada Rasulullah kepada orang ramai. Sebab apa? Orang nak berjumpa dengan Rasulullah, orang akan jumpa dengan Abu Jahal dulu. Sebab apa dia orang fikir macam tu? Sebab Abu Jahal adalah ayah saudara dia. Bila ayah saudara dia mesti kenal anak saudara dia. Tapi Abu Jahal ambil kesempatan, dia memberitahu kepada orang lain bahawa ni Muhammad ni. Muhammad ni penipu. Dia ni ada sihir. Abu Jahal cakap pada orang. Dan Ummu Jamil pun mengiyakan apa yang suami dia kata. Dia menyokong 100% kepada suaminya. Sebab itulah digelarkan kayu bakar itu membawa fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Dan akhir sekali, fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Tali dari sabut itu ada dua makna. Yang pertama, bakhil. Okey? Alhamdulillah. Okey. Yang pertama bakhil. Kerana apa bakhil? Dia banyak harta. Tetapi dia bukan jenis orang yang suka bagi harta macam tu je. Melainkan dia akan belanjakan untuk runtuhkan Islam. Dia akan bagi orang untuk untuk menjatuhkan Rasulullah. Saya tak tahu nak gunakan ayat apa. Tapi fahamlah ya, harta dia tu untuk itu. Untuk yang benda yang baik-baik dia takkan bagi. Dia susah, dia bakhil. Baik. Yang keduanya, ya, tafsir untuk yang kedua kayu api ini adalah perasaan benci. Disebabkan itulah fitnah dijaja. Perasaan bencinya kepada Rasulullah daripada Ummu Jamil dan Abu Lahab ini terhadap Rasulullah dengan apa yang Rasulullah bawa kat situ. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dekat sini ya kesimpulannya, saya dah masuk bab kesimpulan. Kesimpulannya dalam surah Al-Lahab ini kita nampak yang pertama. Minum sikit boleh tak? Kering tekak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Ya Allah, sedapnya kena air. Maafkan saya. Okey. Kesimpulan daripada ayat ini yang pertama iaitu jangan sekali-kali untuk kita ayat dia panjang ni, saya bagi singkat je lah. Jangan sekali-kali kita menghalang untuk orang menyebarkan Islam. Jangan sekali-kali untuk kita mematahkan semangat orang yang ingin menyeru kepada kebaikan. Terutamanya dengan membawa Islam. Satu. Baik. Yang kedua, jangan sekali-kali mempertahankan kepercayaan yang salah. Ini terjadi kepada Abu Jahal. Dia mempertahankan Uzza. Mempertahankan apa? Berhala dia. Mengatakan berhala dia itulah yang melindungi dia selama ni. Berhala dia itulah yang memberikan kekayaan kepada dia selama ni. Dia itu ibrah yang kita dapat. Jangan pertahankan perkara yang salah. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kita percaya kepada adat yang membawa kepada khurafat. Adat yang membawa kepada khurafat ini perkara-perkara yang mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, nak exam kan? Kak Fauziah lagi nak exam kan? Letak tangkal. Depa ni. Masya Allah. Letaklah tangkal sekedebuk dekat sini. Letak dekat sini peti suara ni. Letak. Sebab apa? Supaya nanti Syafawi tu lancar je. Tangkal. Tu karut. Khurafat syirik semua tu. Jangan percaya. Okay, ada juga benda-benda mitos-mitos yang tak berapa betul. Duduk dia dekat sini. Nanti anak ni macam tu. Sedangkan ayat tu untuk supaya tak duduk situ sebab tak sopan je sebenarnya. Tak ada adat-adat yang lain. Jangan merapu-rapu lah adat. Lepas tu, yang keempat iaitu bila mana dikurniakan Allah nikmat, kekayaan, harta benda, belanjakan ke arah perkara yang manfaat, yang membawa kebaikan dunia akhirat. Sebab apa? Harta orang kata tak boleh bawa mati. Tapi saya nak ajar, harta boleh bawa mati. Bila mana kita infak, bila mana kita zakat, bila mana kita contoh kan ada kelas-kelas mengaji, kelas-kelas fardu ain, kelas-kelas yang mendatangkan ilmu-ilmu untuk amalan kita. Itu antara perkara-perkara manfaat. Ini bukan nak kempen ke apa, tak. Ini realiti, ilmu. Bukan kita beli ilmu, tidak. Tetapi untuk menguasai ilmu itu kita perlu ada pengorbanan. Antaranya harta kita. Harta, masa, tenaga. Macam Kak Analiza penat-penat balik kerja, buka kelas tadabur, dengar Ustazah bebel, Ustazah ni kan, macam semangat sangat Ustazah ni kan. Macam tu kan. Itu antaranya pengorbanan, dan pengorbanan itu dah menjadi saksi di akhirat kelak. Kita tak tahu kebaikan mana yang Allah angkat untuk kita masuk ke syurga Allah atas rahmat dia. Kita tak tahu. Okey, jadinya bila Allah kurniakan harta kekayaan, jangan pernah kita untuk tidak memberi kepada perkara yang manfaat. Kerana bila kita beri benda yang manfaat, benda itulah yang menjadikan harta itu kita bawa mati, kita bawa ke akhirat. Kalau kita simpan sendiri untuk kita sendiri dunia, tapi bila kita infakkan, insya-Allah bila kita ikhlas niat yang betul, itulah yang akan menjadi pelindung kita daripada api neraka. Kerana ada seorang ulama di zaman tabi'in, dihidangkan dengan makanan. Bila dihidangkan dengan makanan, dia ambil separuh je makanan tu. Makanan ni banyak, separuh je sebab dia teringin sangat nak makan. Bila mana isteri dia kata, kenapa ambil sikit je? Yang lain tak usik pun. Maka ulama tadi kata apa? Dia kata, yang sedikit ni aku makan, akhirnya akan aku buang. Maksudnya apa? Qada hajat balik kan? Dicerna balik. Tetapi yang sebahagian besar ini aku nak bagi orang lain makan. Sebab apa? Orang lain makan itulah yang menjadi saham aku dekat akhirat. Subhanallah. Ulama kita kan, agak-agak kita ni macam mana? Saya tak kata orang lah, saya. Selagi mau makan, makanlah. Hidang apa? Hidang lah, sampainya membazir-mazir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya. Baik, itu antaranya lah surah Al-Lahab atau Al-Masad. Dan kita nampak dua surah ini, saya nak tegaskan kembali bahawa surah Al-Ikhlas
Di mana surah yang membentangkan kepada kita cara untuk berjaya iaitu kita mengesakan Allah dan kita mengaku hanya Allah sahaja tempat kita bergantung. Dan surah Al-Masad ini ataupun surah Al-Lahab ini dikatakan surah yang Allah nak bagi tahu bagaimana orang yang binasa bila mana dia tidak menyembah Allah dan dia tidak mempercayai Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada dua kesinambungan dalam dua surah ini. Ada hikmahnya, batalnya, kita punya kelas yang lain. Alhamdulillah. Okay? Baik kepada semua. Baru turun down Okey, ada persoalan? Assalamualaikum. Salam. Kak Azwin mana Kak Azwin? Mana Kak Azwin? Tengok sikit Kak Azwin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Biru. Ustazah, saya ada satu soalan. Kalau boleh jawab kau tak boleh jawab saya tak tahu. Tak apa. Mungkin tak berkait dengan surah yang kita baca, kita belajar hari ni. Cuma saya nak tanya, kalau kita baca tafsir tu kan dalam Al-Quran, kenapa ayatnya biasa digunakan kami? Okey, cantik soalan tu. Apa kami tu merujuk kepada siapa kami tu? Okey. Contoh, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan, khalaqna. Kami ciptakan kan? Tidak kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Okey. Mana-mana dalam Al-Quran jumpanya ayat na dimaksudkan kami, maksudnya bukan menunjukkan Allah tu banyak. Kami di situ menunjukkan bahawa kekuasaan Allah itu sangat luas. Tu. Bukan menunjukkan Allah banyak. Itu banyak sangat pentafsiran dia. Allah itu luas kuasa dia. Allah itu luas sangat penciptaannya. Sebesar-besar zarah pun Allah ciptakan. Benda yang tak pernah kita nampak kecil tu pun Allah jadikan. Maksudnya Allah nak bagi tahu betapa besarnya Allah, penciptaan Allah ni. Betapa besarnya dan betapa kayanya Allah. Macam tu. Kita nampak orang tu kaya, makan duit 7 keturunan tak habis. Tapi kaya Allah tu tak setanding pun dengan dia. Diciput dia macam tu. Itu dikatakan khalaqna, kami. Macam tu. Soalan yang baik. Alhamdulillah. Good. Saya ada satu lagi soalan. Oh, ada lagi soalan? Saya tak ingat surah apa. Tapi dia punya tafsirnya macam dia menceritakan tentang untuk macam mana treatment kepada isteri ataupun hubungan suami isteri, mungkin pasal zina, tapi ada ayat tu dia kata bukan seperti hamba sahaya. Itu saya tak faham. Adakah masa zaman ada hamba sahaya tu mereka tak perlu bernikah ke? Maknanya mereka boleh buat hubungan ke? Ayat mana tu? Tapi saya tak pasti surah apa, tapi yang berkenaan dengan hamba sahaya, boleh tak Ustazah terangkan apa hubungan hamba sahaya dengan tuannya? Tuan. Yes. Adakah mereka itu boleh macam mana membuat hubungan dengan hamba sahaya ke, dikirakan zina ke, atau itu adalah hubungan yang halal? Itu ada hukum. Hukum sebelumnya kedatangan hukum zina tu. Okey. Kalau ikut hukum yang sebelum datangnya Islam tu. Sebelum datangnya bila kita nampak tuan boleh memiliki hamba. Ingat tahu hamba dulu dengan hamba sekarang lain. Hamba dulu adalah hamba yang menjadi tebusan, hamba yang sedangkan antara isteri Rasulullah pun ada dalam kalangan hamba tebusan. Tebusan tu kadang-kadang dari perang tu ya Ustazah? Ya, betul. Tawanan macam tu kan. Hamba tawanan. Hamba tawanan kan tebusan lah. Tak tahu tawanan macam tu perang kan. lah, something like that lah. Okey. Tuan boleh bersama dengan hamba. Hamba tersebut.
Dia bukan dikira zina time itu. Time Maksudnya, itu. maksudnya bila dalam Al-Quran tu dia mengatakan tentang hamba saya, dia merujuk kepada zaman sebelum Islam, ya? Ya. Okey, saya faham. Saya akan cari penguat dalilnya. Saya akan cari penguat dalil. Saya pun lupa dalil naqlinya apa. Nanti saya kena tengok balik sebab dia ada dalam fiqh jinayah tu. Saya nak bagi jawapan yang bulat. Saya tak nak bagi jawapan yang ala-ala macam ni. Yelah, sebab saya macam pun pertanyaan tu membuatkan orang rungsing juga. Macam tu. Faham? Bagi saya masa, Kak. tak apa. Sebab saya tanya tu sebab saya membaca, saya tidak berguru. So mungkin kalau berguru tu dia memang lagi memang mudah kita nak faham lah. Sebab tu saya tanya juga. Bagus tu, bagus. At least saya mengulang kaji balik. Saya suka orang tanya tu, alhamdulillah. Okay. Next class saya akan bagi tahu, boleh? Boleh, tak ada masalah. Bila-bila Ustazah? Wah. Masya-Allah Kak Azwin. Okey, satu pertanyaan saya kena rujuk balik. Yang kedua. Ada lagi pertanyaan? Kak Fuzia okey ya? Okey. Okey, alhamdulillah. Yang masa Nabi Musa alaihi salam Tak nampak muka lah, Kak. Alamak, segan. Janganlah, tengoklah muka. Boleh kita bersemuka. Semasa Nabi Musa alaihi salam naik ke Gunung Sina. Okey, mula-mula Nabi Musa dengan Harun ni adik-beradik ya ke saudara? Siapa? Sepupu Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun? Okey. Diorang adik-beradik ke ataupun sepupu? Alamak, saya nak kena tahu balik lah. Ada yang kata sepupu, ada yang kata adik-beradik. Sebab satu keturunan. Satu keturunan. Musa dengan Harun, pertalian, okey. Ceritanya apa? Masa Nabi Musa naik ke Gunung Sina kan dia punya pengikut dia sesat. Ya, betul. Tu kan. Jadi saya pernah terdengar cerita yang salah seorang daripada pengikut dia tu kira macam orang orang munafik lah. Macam dia sebenarnya adalah ahli sihir daripada kira dia macam the geng Fir'aun tapi dia dia macam terlepas lah. Dia terlepas. Jadi dia yang start buat lembu ni semua. Betul ke Ustazah? Mana dapat dia punya ni? Perawi dia siapa? Saya dengar dalam YouTube lah. Allah. Baru saya nak tahu mantan daripada mana. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya risau juga sebab adanya cerita-cerita Israiliyat. Jadinya kalau nak tahu saya kena rujuk betul-betul lah siapa dia punya perawi tu. Okey, tentang Nabi Musa. Lepas tu tentang apa tadi akak cakap tadi? Yang munafik tu Yang ke Bukit Tursina tu kan? Saya ada dengar juga yang itu. Tapi kalau ikut yang munafik itu dia memang mengikut kepada Nabi Musa. Tapi dalam keadaan yang luar nampak ikut, dalam tak ikut pun. Itu saya dengarlah ceritanya. Tapi saya nak mensahihkan ayat saya. Allahu Akbar. Okey? 1, 2. Okey, cantik soalan-soalan ni. Terima kasih bagi saya peluang untuk murojaah. Okey, ini Kak Analiza ni manis dia senyum. Tak ada Ustazah, tak ada soalan. Saya nak dengar je. Oh ya ke? Alah, tengok muka sikit Kak. Abang, saya baru balik kerja. Serempet. Maksudnya Kak balik kerja terus on lah ni? Tak, saya mandi, lepas tu saya pakai tudung tapi saya duduk macam terkatil lah Ustazah. Baguslah. Santai-santai sebelum tidur dengan apa ilmu Quran ni, Masya Allah. Tak apalah nak cakap macam mana kan. Positive vibes kan. Bagus. Alhamdulillah. Walaupun penat lah.
dengar dulu. Apa? Alhamdulillah, insya-Allah moga ada barokah lah kat situ sel-sel Amin. otak ya insya-Allah. Okey, Betul. baik. Terima kasih ya persoalan Kak Azwin tanya soalan, at least saya akan ulang kaji balik Kak Syazlin. Bagi saya peluang untuk murajaah balik. Ada yang kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam sebalik Bulughul Maram semua ada. Insya-Allah saya akan cuba beri jawapan yang bulat untuk kalian ya. Baik. Kita tutup majlis kita boleh Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.